السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan sambung tazkirah kita pada petang ini, yaitu masih lagi berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam salat. Jadi ada banyak perkara ataupun sunnah-sunnah dalam salat ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Okey. Pada kali ini ialah di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ialah meluruskan saf-saf salat. InsyaAllah kita dah tahu perkara ni lah. Cuman kita tidak ada salah mengulangi tentang tentang perkara ini ataupun pelajaran ini. Meluruskan saf-saf salat ini merupakan anjuran, sangat dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwanya menyebutkan, ya, fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf salat. Kata beliau, para imam salat sekarang tidak melakukannya, yaitu tidak memerintahkan makmumnya untuk meluruskan saf-saf salat terlebih dahulu. Ini apa yang berlaku di masjid-masjid ataupun surau saat ini ni, memang para imam ni dia kurang ambil perhatian terhadap meluruskan saf-saf salat ni. Padahal yang dianjurkan sebelum kita memulakan solat ni, ya, tugas imam ialah mesti memperhatikan saf-saf makmum terlebih dahulu. Nak mulakan solat tu, ya, mesti memperhatikan saf-saf makmum. Luruskan saf makmum terlebih dahulu. Apabila telah lurus dan rapat saf-saf makmum tu, baru imam itu memulakan solatnya. Ini terlebih lagi ni apabila kita menjadi imam ni. Sebab pada saat ini ni, di antara imam di masjid ataupun surau ni, banyak imam ni yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang berkaitan dengan menjadi imam. Menjadi imam ni dia ada ilmunya. Imam itu mesti tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum solat, mulai daripada rukun, syarat ataupun pembatal, sunnah-sunnah solat, sunnah ab'ad, sunnah ghai'at dan sebagainya. Di antaranya perkara yang penting untuk diketahui oleh seorang imam dalam solat ialah meluruskan saf-saf salat. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, para imam solat sekarang tidak melakukannya, tidak memerintahkan makmumnya untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, nescaya para makmum akan melakukan dan mengikuti mereka. Sungguh sunnah Nabi SAW ini mesti diikuti, mesti dikerjakan. Karena itulah para imam solat diharuskan ataupun disunnahkan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam solat. Banyak dalam hadis ini disebutkan tentang berkaitan dengan meluruskan saf solat. Jadi kalau kita ni menjadi imam, sama ada lelaki ke ataupun perempuan, hadis yang menjelaskan tentang meluruskan saf ni tidak hanya berlaku pada lelaki. Sebab apabila imam berkata kan, luruskan saf, sawu sufufakum wa syuddul khalal, luruskan saf, rapatkan saf, seakan-akan dia tertuju kepada lelaki saja kan. Sebab yang ada di belakang makmum itu langsung lelaki. Manakala perempuan yang ada di belakang, imam tidak mengetahui keadaan mereka macam mana, sebab sudah ada pembatas kan, ada penghalang. Ini
meluruskan saf ini adalah perintahnya umum, sama ada kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau kita melakukan solat, sama ada solat wajib ke, solat sunnah ke, solat witir, solat tarawih ke, kalau kita melakukannya secara berjemaah, sama ada kita lelaki ataupun perempuan, mesti kita melakukan saf. Safnya itu diluruskan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang kepentingan ataupun fadilat meluruskan saf di sini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, katanya, uqimatis salat fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri, yang bermaksud ketika iqamat salat dikumandangkan, apabila iqamat ini sudah dilakukan untuk menegakkan ataupun melaksanakan salat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Jadi ini juga sebagai imam. Ini perhatikan, takut suatu waktu kita ditunjuk sebagai imam, sama ada lelaki atau perempuan, mesti kita tahu nih. Sebelum kita memulakan takbir Allahu Akbar, tengok dulu keadaan makmum. Lurus, kita lurus. Kalau lurus, kalau sudah rapat, boleh kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar. Tapi kalau tidak lurus, ada yang belakang, ada yang sedikit ke depan, mesti dia suruh untuk meluruskan. Kalau dia tidak mau, boleh pegang pundak dia, boleh dia luruskan dengan sosok yang lain. Nih. Jadi kata siapa ni? Kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami. Tengok baginda Nabi ini sangat perhatian terhadap meluruskan saf. Kemudian baginda berkata, luruskanlah sosok kalian dan rapatkanlah. Yang pertama, luruskan. Ini merupakan sunnah. Ada sebagian ulama yang mewajibkan meluruskan saf ni. Ada memang ulama yang syadid, yang sangat bukan keras sebetulnya, yang sangat perhatian terhadap sunnah, mewajibkan meluruskan saf. Kalau tidak lurus safnya, berdosa. Oke, itu yang pertama, luruskan saf. Yang kedua, rapatkanlah. Bukan hanya sekedar meluruskan, tetapi merapatkan. Macam mana kita cara merapatkan saf? Yaitu bagian kaki, ini bagian kaki dekat sini dirapatkan dengan kaki yang lain. Kemudian bagian bahu juga dirapatkan, kalau bolehlah. Ini termasuk sunnah. Lepas tu kata baginda Nabi, kerana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang aku. Baginda Nabi SAW meskipun menghadap ke depan, baginda tahu mana saf yang tidak lurus dan mana saf yang lurus. Makanya baginda Nabi sebelum memulakan solat, dia tengok dulu ke belakang, mana saf yang tidak lurus, diluruskan. Ini tugas sebagai imam, mesti kita tahu tentang hal ini. Di antaranya lagi, kata sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Yang bermaksud, baginda Nabi meluruskan pundak-pundak kami, bahu-bahu kami ketika hendak mengerjakan salat. Ini diluruskan semua ni. Jadi perhatikan ni nanti bagian lelaki ataupun perempuan ni, terutama bagian perempuan, sebab perempuan ni dia tak nampak dengan imam. Kalau lelaki, imam boleh menjangkau. Jadi sesiapa yang tak lurus, dia akan imam akan menyuruh dia untuk luruskan saf. Ataupun dalam saf itu kurang satu orang, dia akan berkata ini kurang, isi. Tetapi kalau perempuan, sebab dia ada tabir kan, ada penghalang, dia tak langsung tengok, tak langsung nampak. Jadi mesti perempuan ni, makmum yang perempuan ni tahu sendirilah kondisi dia, tahu sendiri. Jadi luruskan saf tersebut. Sebab meluruskan saf itu termasuk daripada kesempurnaan salat, min iqamatis salat. Lianna taswiyatus sufuf min iqamatis salat. Dalam hadis yang lain, min tamamis salat, daripada kesempurnaan salat. Apabila kita melakukan salat secara berjemaah dan saf kita lurus, maka kita akan mendapat pahala salat yang sempurna. Tengok ni, baginda meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat berjemaah, seraya berkata, luruskan saf-saf kalian dan janganlah berbeza-beza, iaitu tidak lurus, sehingga hati kalian menjadi berbeza-beza, iaitu berpecah belah. Ini amaran ni. Sesiapa yang tidak meluruskan saf, maka boleh jadi suatu saat hati dia akan berbeza, seperti mana dia berbeza dalam saf. Ini amaran. Di antaranya lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Nu'man bin Bashir, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menanamkan
rasa permusuhan di antara kalian. Tengok ni, ini amaran tau. Amaran ni. Mesti kita jaga sop-sop kita ni. Meskipun imam tidak menyuruh kita untuk meluruskan sop, mesti kita luruskan, ya, luruskan. Kenapa? Karena di sini ada amaran, ya. Kata baginda Nabi, atau Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian bagi sesiapa yang tidak meluruskan sop. Makanya tengok ni para sahabat ni. Bahkan pada suatu hari, tengok Umar bin Al-Khattab menyuruh seseorang sahabat yang bernama Abu Usman An-Nahdi. Menyuruh untuk apa? Untuk meluruskan saf-saf makmum. Jadi seorang sahabat yang bernama Abu Usman ini ditugaskan oleh Umar bin Al-Khattab secara khusus untuk meluruskan saf jemaah. Apa dalil dia? Tengok di sini. Kata Abu Usman bin An-Nahdi, dia berkata, "Kuntu fi man yuqimu Umar bin Al-Khattab qaddamahu li iqamati shalah." Yang bermaksud, aku termasuk orang yang ditugasi oleh Umar bin Al-Khattab di hadapannya untuk meluruskan saf-saf salat. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Inilah dari saking pentingnya meluruskan saf-saf dalam salat. Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam fatwanya berkata, inilah yang dilakukan Nabi SAW dan dua orang khulafa'ur rasyidin, Umar dan Utsman, yakni mereka tidak bertakbiratul ihram untuk memulakan solat sehingga saf-safnya betul-betul lurus. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, itu berkaitan dengan amalan-amalan saf dalam solat. Okey, sekarang kita pindah kepada amalan sunnah berikutnya. Amalan sunnah berikutnya yaitu berkaitan dengan bacaan solat. Tengok ni, perhatikan ya. Di antara kita, kalau kita solat, surah-surah yang paling kita sukai adalah surah-surah pendek. Betul kan? Betul. Memanglah. Sebab apa? Sebab kita nak cepat-cepat selesai. Nak cepat-cepat rehat. Nak cepat-cepat tengok status dalam medsos, dalam Facebook, Instagram. Manakala ketika dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mau cepat. Mau laju. Macam mana dia boleh berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang cepat? Padahal keindahan yang paling indah adalah ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, termasuk dalam solat ni. Ketika kita mau solat, apa yang kita baca tu, pada hakikatnya kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi kenapa dalam solat kita lebih memilih surah-surah pendek? Surah Al-Kautsar, Itu yang hafal. Itu ya. Salah satu alasannya itu yang hafal. Sebab dahulu kita memang diajarkan itu. Memang oleh orang tua kita, oleh ustaz kita yang diajarkan dalam sekolah, memang yang diajarkan surah Al-Ikhlas, kan? Surah An-Nas, Al-Falaq. Tidak pernah menyuruh kita untuk menghafalkan surah An-Nazi'at, amma yatasaalun. Sebab kenapa? Ustaz pun tak hafal. Jadi mereka mengajarkan apa yang dia hafal. Sebab surah-surah ini sangat pendek, ringkas. La haula wala quwwata. Yang paling banyak lagi dibaca apa? Surah Al-Ikhlas. Maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas, Tahajud Al-Ikhlas, Witir pun Al-Ikhlas. La haula wala quwwata illa billah. Memanglah surah Al-Ikhlas ini adalah dia mempunyai fadilat yang agung juga. Cuma kalau kita hanya fokus kepada satu surah saja, terutama surah itu pendek, kita ni kurang mentadabburi surah-surah yang lain. Jadi diusahakan bagi kita yang meskipun kita dah tua, umur 40, 50, tak ada masalah. Boleh kita hafal. Boleh kan kita hafal kan? Berusaha untuk hafal. Kalau tak hafal surah-surah pendek macam surah-surah yang agak panjang macam surah Al-Alaq ataupun Al-Bayyinah ataupun Al-Adiyat, tak apa. Kita boleh berusaha untuk menghafal. Kita niatkan sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni kata Al-Allamah Ibn Utsaimin menyebutkan dalam fatwanya, bacaan yang paling utama dibaca seseorang dalam solatnya ialah bacaan solat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau. Kerana menjaga apa yang dibaca beliau itu lebih utama. Tengok ni. Kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kenyataannya banyak amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan baginda Nabi. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Apakah kita pantas disebut umat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul mencintai baginda, yang betul-betul mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi meskipun demikian kita jangan kecil hati, insyaallah meskipun kita tidak dapat melakukan semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti tetap akan mendapatkan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa amalan yang kita buat ini insyaallah dapat menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Okey. Sedangkan masalah harusnya membaca yang lain, yaitu yang tidak seperti yang dibaca oleh baginda, dalam hal ini ada kelonggaran. Sebetulnya kita solat ni nak baca surah apapun bebas, tak ada masalah. Cumanya kalau kita nak ikutkan baginda Nabi kan, yang merasa, yang selalu mengucapkan aku cinta Nabi, aku sangat mengagumi Nabi, Nabi adalah orang yang paling aku cintai setelah aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti dibuktikan dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat fardu, baginda Nabi banyak membaca surah-surah mufassal. Surah-surah mufassal. Apa surah-surah mufassal ni? Tengok di sini. Sebelum kita menjelaskan tentang surah-surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat fardu, mari kita dulu memahami tentang apa yang dimaksud dengan surah mufassal. Yang dimaksud dengan surah mufassal ini Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Fathul Bari, bahwa mufassal itu dimulakan daripada surah Qaf sampai akhir Al-Quran. Itu kata Ibnu Hajar. Surah mufassal ni artinya yang dipisah. Kenapa dia disebut surah mufassal? Sebab surah itu banyak dipisah dengan basmalah. Itu maksud dia surah mufassal. Kalau kita nak senang memahami surah mufassal, itu ialah surah yang pendek, yang banyak dipisahkan dengan bismillah, terutama pada juzuk 30. Ini disebut surah mufassal semua, sebab surah-surah ini banyak dipisah dengan bismillah. Amma yatasaalun, lepas tu apa? Selepas amma yatasaalun, Abasa. Lepas Abasa, An-Nazi'at, kan? An-Nazi'at. Lepas An-Nazi'at, Abasa lagi. Sorry. Siapa yang hafal di sini? Ya tengoklah nantilah. Kalau tak ingat, boleh tengok nanti. Tengok ni. Al-Allamah Ibn Bas menyebutkan dalam ta'liqnya atas kitab Fathul Bari, pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan mufassal itu dimulakan dari surah Qaf. Jadi daripada surah Qaf ke belakang sampai An-Nas itu disebut surah mufassal. Okey. Di antaranya lagi ada pandangan lain. Imam An-Nawawi yang menyebutkan dalam syarah Muslimnya, dinamakan mufassal sebab surah-surahnya pendek. Itu dia. Kenapa disebut surah mufassal? Karena surah-surahnya pendek. Dan dekatnya pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Kita tahu dalam surah-surah pendek ini banyak dipisah dengan bismillah. Al-Falaq dipisah dengan bismillah. Lepas tu An-Nas dan seterusnya. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menerangkan di dalam Al-Itqan, disebut mufassal kerana banyaknya pemisah antara surah dengan basmalah. Kalau kita baca tengok Al-Quran, pada awal-awal dia ada Al-Baqarah. Al-Baqarah ni panjang. Lepas tu surah Ali Imran, lepas tu An-Nisa. Manakala surah-surah yang panjang ni, dia tidak dikira sebagai surah mufassal. Tidak. Sebab dia panjang. Okey, baik. Inilah surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat fardu, yaitu surah mufassal. Manakala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat tahajud, dalam qiyamul lail, dia baca surah-surah panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Maidah dan seterusnya. Coba kita tengok sekarang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh. Okay, siapa yang tahu di sini apa bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh? Ada tahu tak? Kira-kira surah apa yang dibaca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh? Surah mufassal. Secara spesifik, kalau kita sebut secara surah mufassal itu secara umum. Secara spesifik apa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh? Surah kalau qabliyah dibaca Al-Kafirun dengan Ikhlas. Dengan Ikhlas. Itu solat sunnah fajar, salatul fajr.
Sunnah fajar. Nah, kalau solat subuh itu sendiri apa yang dibaca oleh baginda Nabi? Oke, jom kita tengok. Oke, daripada Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr ma baina as-sittina ila al-mi'ati ayat. Tengok ni. Solat subuh ada 2 rakaat. Ya, kata Abu Barzah Al-Aslami, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam solat fajar antara 60 ayat sehingga 100 ayat. Boleh tak kita contoh ni? Boleh ya? Boleh tak? Contoh kalau kita terapkan ni bacaan ni dalam surah atau dalam solat ataupun anda nanti solat subuh, terapkan bacaan ni ayat pada solat subuh ni kita baca 60 sampai 100 ayat, boleh kuat tak? Boleh tahan tak? Boleh ya? Insya-Allah boleh. Boleh kita tahan sebetulnya, cuma hati kita tu yang tak tahan. Dia bergaduh hatinya. Ustaz panjang sangat baca solat, baca surah lah. Dia mungkin kakinya kebas, panas. Kadang dia berdiri satu kaki, kemudian pindah kepada satu kaki lagi. Itu lagi. Itu yang masalahnya sekarang. Ada yang pergi kerja pula, tak boleh. Tak ada masalah, boleh baca, tak ada masalah. Boleh, tapi kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkanlah. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baca Quran, dia tak pegang Quran. Yang pegang Quran itu adalah seorang sahabat. Kalau tak silap hamba kepada Aisyah, kalau tak silap dia baca Quran dengan memegang mushaf dalam solat malam, bukan solat fardu. Kalau solat fardu ni kita kalau boleh elakkan daripada membaca langsung kepada Al-Quran. Kecuali kalau memang ada lah di hadapan kita ada stand, kita letak Quran di situ, boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak pegang handphone, nak pegang Android yang ada mushaf di dalam tu, tak perlu. Kita lebih baik membaca surah-surah yang sudah kita hafalkan. Kalau kita nak baca surah yang lebih panjang, hafalkanlah. Hafalkan. Itu yang bagus. Jadi yang pertama, bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh ialah 60 ayat sehingga 100 ayat. Cuma kalau kita praktikkan di kehidupan kita sekarang ni, macam dia bukan tak sesuai sebetulnya. Sesuai. Cuma dia kadang-kadang menimbulkan fitnah. Apa fitnah dia? Fitnah dia ialah apabila kita membaca surah-surah sampai 60 sampai 100 ayat ni, banyak jamaah yang tidak concern, yang tidak khusyuk. Sebab ayat itu dikira sangat panjang. Padahal menurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, ini adalah ayat mufassal je. Surah pendek. Cuma menurut kita ini bukan surah pendek, surah panjang. Surah pendek itu adalah Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, li'ila fi Quraisy. Itu surah yang pendek menurut kita. Padahal bukan itu surah yang pendek. Surah yang pendek ialah surah Al-Mufassal. Daripada surah Al-Qaf sehingga habis. Itu yang pertama. Di antaranya lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dalam surah Al-Fajr. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr bi Qaf wal Qur'anil Majid. Yang bermaksud, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengerjakan solat fajar ni solat subuh. Sebab di antara nama solat subuh ni solatul fajr. Tak ada beza. Kalau kita sebut solatul fajr ataupun solatul subhi sama. Maknanya adalah solat subuh. Ya. Baginda Nabi dalam solat fajar membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Ini ada berapa ayat? Ada yang tahu tak? Kalau tak tahu bilangan ayat dia, ada berapa muka surat kira-kira? 1 muka surat setengah kalau tak silap. Kan? Boleh cek lagi nanti. Panjang tak ni? Tak panjang kan? Kalau tak panjang, boleh amalkan nanti. Boleh amalkan. Itu di antaranya. Di antaranya lagi. Dari Jabir bin Samurah, dia juga berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwan min salatikum, lakinnahu kana yukhaffifu as-salat. Kana yaqra'u fi salati al-fajr bil waqi'ati wa nahwiha min as-suwar." Coba apa yang kita pahami daripada hadis yang Anda baca tadi? Baginda baca surah apa dekat sini?
Waqi'ah kan? Bil waqi'ah. Tengok di sini, Nabi solat sebagaimana kamu mengerjakannya, namun baginda meringankannya. Baginda dalam solat subuh meringankan bacaan solat. Ringan ni kan? Ringan. Tapi apa yang dia baca? Dalam solat fajar baginda membaca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah berapa muka surat? 3 ataupun 2,5. 2,5 sampai 3 muka surat. Panjang tak ni? Kalau dibaca, dipraktikkan di kehidupan kita, ini panjang tak? Panjang. Tapi menurut baginda Nabi ini tak panjang, ini pendek. Ini kata sahabat ni, lakinnahu kana yukhaffifu. Baginda Nabi memendekkan, meringankan. Meringankan di sini soal yang dibaca Al-Waqi'ah. Coba kalau kita terapkan Al-Waqi'ah ni. Kita solat subuh baca Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, masya-Allah. Kaki di belakang ada yang goyang. Kan? Garu-garu. Aduh, ustaz ni macam mana? Dalam hatinya, sudah apa ni? Sudah macam mau bengkak. Bila ustaz ni nak berhenti ni? Nak habiskan ayat ni ke? Kenapa tak baca surah-surah yang biasa? Baca Qul Huwallahu Ahad ke? Qul Al-Kafirun ke? Nak fikir surah mana yang suka nanti. Kenapa? Itulah. Inilah. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Masa yang paling baik itu pada masaku. Kemudian pada masa sahabat. Kenapa? Karena ketika pada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak baca surah Al-Waqi'ah ni, dia tak rasa pendek. Dia tak rasa panjang, tetapi dia pendek. Coba kalau kita sekarang ni, Waqi'ah ni, pada kehidupan kita sekarang, ini kita agak anggap panjang. Sebab kita tak boleh terapkan Al-Waqi'ah ni dalam subuh kita. Sebab banyak orang yang ingin keluar, yang ingin bekerja dan sebagainya. Itu dia. Di antaranya lagi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah dalam solat subuh, iaitu wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as ni surah apa? Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Idza syamsu kuwirat. Surah apa dia nama? At-Takwir. At-Takwir. Itu dia. Di sini Amir bin Haris menyebutkan annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr wal laili idza as'as. Yang bermaksud Amr bin Haris mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat fajar membaca wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as ni adalah idza syamsu kuwirat. Banyak ni. Banyak pada surah-surah pendek ataupun surah-surah mufassal yang dibaca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fajr, dalam surah subuh. Jadi kalau anda ringkaskan tadi, yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh membaca 60 ayat sehingga 100 ayat. Okey. Yang kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Yang ketiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala membaca surah Al-Waqi'ah. Di antaranya lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kala dalam solat subuh membaca surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Di antaranya lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh. Ni ada beberapa hadis yang anda tak sebutkan. Ini cuma kita ringkaskan je lah. Jadi kalau kita nak contohkan solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh, mesti kita contoh bacaan ini juga dalam solat subuh kita. Kadang-kala kita baca surah Qaf, kadang-kala kita baca surah Al-Waqi'ah, kadang-kala kita baca surah At-Takwir, ataupun kalau tak mampu kita boleh baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini insya-Allah semuanya apa ni? Berkaitan dengan bacaan-bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat fardu ini adalah perkara yang luas, yang longgar. Nak baca surah mana-mana pun tak ada masalah. Cuma kalau kita nak ikutkan bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca surah-surah yang telah dijelaskan tadi. Itu dia. Okey. Nah. Saya juga tadi solat subuh ni kan iya. Surah Qaf, surah yang ke-50, 45 ayat saja. 45 ayat saja. Okey. Dan surah At-Takwir, 9 ayat saja.
Nah, Okey, jadi less than 60. yes, betul. Boleh tak tanya dalam solat subuh hari Jumaat ada tak Rasulullah membaca surah Sajadah? Ya, ada. Hadis ini memang ada. Baginda Nabi SAW dalam solat Jumaat baginda membaca membaca surah As-Sajdah. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan di sini, ini belum lagi. InsyaAllah kita akan dijelaskan lah. Ini termasuk termasuk sunnah-sunnah yang kita lakukan juga. Sebab kita sebahagian di masjid ataupun di surau ada yang membaca surah Sajadah dengan sempurna, ada yang membaca setengah, kan? Ada pula yang meninggalkan langsung, dia ganti dengan surah yang lain. Di sini tak ada masalah, dia meninggalkan surah Sajadah, cuma dia tidak mendapatkan keutamaan inilah solat subuh membaca surah Sajadah. Sebab yang Kalau membaca tiap-tiap hari Jumaat. tiap hari Jumaat. Rasulullah Buat macam tu. Nanti akan dijelaskan nanti. rakaat yang kedua dibaca Al-Insan. Al-Insan. Betul. Kalau rakaat yang kedua anda tak pasti, cuma yang disebutkan dalam hadis tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kalau anda lupa tak pasti, kalau anda lupa anda ingatkanlah. Yang anda ketahui di sini bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat subuh di hari Jumaat baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil iaitu As-Sajdah. Oh betul di sini ya. Dan wa hal ata 'alal insan, betul. Dan rakaat yang kedua baginda Nabi membaca hal ata 'alal insan iaitu surah Al-Insan. Nanti insyaAllah kita akan jelaskan. Nah, okay, ada soalan lagi tak sebelum kita tutup? Masa dah sampai 6:30. Ada soalan tak berkaitan dengan ni? Berkaitan dengan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat fardu. Tak ada ya? Baik, kalau tak ada insya-Allah taala kita akan sambung pada sesi seterusnya. Dan jangan lupa insya-Allah taala besok kita ada tazkirah Syekh Dr. Sajid insya-Allah taala. Bagi sesiapa yang ada yang ada masa ataupun ada free, sila boleh join kelas tersebut. InsyaAllah banyak manfaat. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keridhaan dan keampunan di bulan Ramadan ini. Semoga kita dijadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjaga perintahnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.